Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan menjadikan bumi ini sebagai tempat kediaman kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ke atas bau setiap insan itu tanggungjawab yang diberikan olehnya, dan Allah Ta'ala mentakdirkan sebahagian daripada takdir kepada setiap insan yang sebahagiannya bukan daripada pilihan dirinya. Oleh kerana hal yang demikian, manusia diciptakan terpaksa mengharungi kehidupan di dunia ini. Dalam dunia ini pula, seseorang tidak hidup bersendirian. Ia terpaksa menghadapi masyarakatnya, menghadapi kaum keluarganya, menghadapi dirinya sendiri, menghadapi keadaan cuaca, menghadapi keadaan persekitaran, menghadapi juga keadaan dirinya, kesihatan dan seumpamanya, menghadapi kerenah orang lain. Kadangkala ia berlaku perkara yang di luar daripada pilihannya. Ia tidak memilih daripada keluarga mana untuk dia dilahirkan. Dia tidak dapat memilih kadangkala sebahagian daripada kejadian, bala bencana yang menimpa tempatnya, yang menimpa dirinya. Kadangkala dia dilahirkan dengan kekurangan, ataupun dilahirkan di dalam keluarga yang mempunyai masalah ataupun kekurangan. Kesemua hal ini terpaksa dihadapi oleh seorang insan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya setiap yang hidup di atas muka bumi ini, manusia yang hidup di atas muka bumi ini, supaya bersabar dan memberikan fadilat kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di atas kesabaran yang dihadapi oleh setiap insan, di atas ujian yang berlaku pada dirinya, ataupun di atas keparduan agama yang Tuhan titah pada dirinya, dia nak datang salat, dia kena sabar. Dia nak menunaikan sebahagian tanggungjawab, ia kena sabar. Nak berjihad, kena sabar. Nak menyampaikan kebenaran, kena sabar. Nak memelihara anak-anaknya, kena sabar. Nak menghadapi kerenah orang yang zalim, yang jahat, yang buruk perangai, ia nak kena sabar. Allah menyuruh kita sabar, dan menjadikan sabar itu kunci untuk seseorang insan berjaya dalam kehidupan ini,
sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal dengan amalan saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jika tidak sabar, manusia akan berputus asa dengan banyak keadaan dalam kehidupan dunia. Ada orang yang kaya tetapi jahat. Ada orang yang baik, dia miskin. Kita dilahirkan di satu kampung yang tak banyak memberi peluang kepada kita. Ada yang dilahirkan di Afrika, mungkin otaknya jauh lebih bijak daripada kita. Dia dilahirkan dalam masyarakat yang kurang memberi peluang padanya. Ada orang yang tidak begitu baik, lahir di tengah keluarga yang hebat, dengan kekayaan dan seumpamanya. Ada orang yang baik, dia dizalimi. Ada orang yang jahat, ia diberi peluang. Kesemuanya itu memerlukan manusia sabar. Dan Allah mengulangi kesabaran ini. Sabar sehingga hari kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah tidak menjadikan segala amalan kesabaran itu sesuatu yang sia-sia. Bahkan Allah menjadikan setiap yang menimpa seorang Muslim, mukmin itu pahala baginya. Nabi SAW menyebut, "Ma min syait yusibul muslim hatta syaukatu yusibuha illa kataballahu biha hasanah wa hutta biha anhu khati'ah." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa orang mukmin daripada apa-apa kesakitan. Dalam riwayat hadis yang lain, hatta ham wal hazan, duka cita, kesedihan, sakit, demam, kepenatan, kesemua yang menimpa seorang Muslim, hatta syaukah, sehingga duri yang terkena kepadanya, Allah jadikan dengannya itu satu kebaikan, dan dipadamkan dengannya itu satu dosa ataupun kesalahan. Maka kita disuruh bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan menguji kamu sedikit daripada kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, harta benda, nyawa, buah-buahan. Maka berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sabar merupakan pahala yang besar di dalam kehidupan ini. Tetapi untuk sabar ia bukan senang. Sabar kalau orang merampas sedikit, beberapa sen daripada harta kita mungkin mudah. Tapi sabar nak menghadapi harta banyak yang hilang tanpa mampu kita mempertahankannya. Orang memfitnah kita, orang menuduh kita, orang menzalimi kita, anak kita sakit sedangkan duit kita kurang, berbagai-bagai lagi yang dihadapi oleh manusia dalam dunia ini. Orang yang kita sayang telah diambil Allah pergi. Keadaan kehidupan kita, masyarakat di sekeliling kita, kita bercakap benar, orang bersangka buruk, kita berniat baik, orang membalas buruk. Kesemuanya ini merupakan cabaran dalam kehidupan ini. Tak dapatlah untuk kita menyimpan semangat supaya setiap yang kita lalui ini memang pahala. Kita tahu, tetapi bebanannya besar. Insan akan mengeluh, sebahagian berputus asa. Bagi yang tidak ada iman, negara-negara yang hebat seperti Jepun dengan kemewahannya, antara negara yang tinggi membunuh diri rakyatnya. Demikian sebahagian negara-negara maju yang mengizinkan untuk bunuh diri. Mereka telah membunuh diri. Di India berapa ramai yang membunuh diri saban hari. Maka untuk sabar, manusia mestilah mempunyai pandangan yang jelas terhadap hidup. Yang pertama, manusia kena beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dan kena merasai bahawasanya
dunia ini mata'un ghurur. Dunia ini perhiasan yang menipu. Kehidupan di sini sementara. Lam yalbithu illa ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manusia apabila kita balik kepada Allah Ta'ala, kita akan dapati kita hidup di dunia ni satu pagi ataupun satu petang sahaja. Dibandingkan akhirat yang jauh, berapa ramai manusia yang telah perit kehidupannya, yang kita baca sejarahnya hari ini telah pun menemui Tuhannya. Maka kita hendaklah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sebab itu Al-Quran sentiasa menyingkatkan perkataan ini, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari kemudian, tanpa disebut malaikat, kitab-kitab dan rasul, kerana itu semua termasuk. Tapi yang paling mustahak, manusia mesti meyakini bahawasanya di sana ada syurga, di sana ada neraka, dan kehidupan akan berakhir di situ. Maka kita disuruh sabar dengan apa yang kita hadapi daripada kerana hidup ini. Apa yang kita hadapi dengan mengharapkan Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dunia ini sementara. Dunia ini zalim dalam banyak keadaan. Sebahagian orang baik ada yang dibunuh. Ada anak-anak yang tidak berdosa telah dizalimi. Ada anak-anak yang dipukul tanpa sebab. Ada yang lahir dalam keadaan cacat disebabkan kerana sebahagian daripada kerengkah manusia, dan berbagai-bagai lagi kejadian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sabar sebentar di dunia ini. Tetapi untuk sabar ini beban. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Maka di samping sabar, manusia kena mengerjakan salat. Salat yang benar-benar membawa manusia kepada Tuhan. Kita sering menunaikan salat, alhamdulillah. Tetapi mungkin kita kena membilang berapa banyak salat yang ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ia telah membawa kita benar-benar ke dataran mengingati Allah Jalla wa'ala. Ataupun sebahagian besar daripada salat kita, kita tenggelam di dalam berbagai-bagai perkara yang kita fikirkan di dalam akal kita atau fikiran kita. Apabila kita bertakbir, kita kadang-kadang hilang dengan masalah-masalah yang lain. Tiba-tiba saja kita teringat, kita dapati diri kita sudah sampai kepada nak memberi salam, Assalamualaikum. Tidaklah Tuhan itu begitu hadir di dalam salat kita. Salat yang berkualiti memampukan manusia itu bersungguh-sungguh ataupun kuat dapat memohon pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, bagaimanakah seseorang sabar? Seseorang sabar kepada 3 perkara sekurang-kurangnya dia kena lakukan. Yang pertama, dia hendaklah redha di atas apa yang Allah uji pada diri dia. Mulut kita sering berkata, saya terima ujian Tuhan, saya terimalah apa yang telah terjadi. Alhamdulillah, itu mulut yang baik. Tetapi sebelum mulut kita berkata, hendaklah jiwa kita terlebih dahulu akur kepada Allah. Ini hanya Allah sahaja tahu antara kita dengan dirinya. Sama ada kita benar-benar tunduk kepadanya, ya Allah, aku menerima segala ujianmu dan aku mengharapkan pahalamu. Aku menerima ujianmu, aku mengharapkan supaya engkau memadamkan dosa-dosaku. Keletihan, kesakitan, derita, duka cita, perasaan, berbagai-bagai lagi yang Allah uji, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala menerima kesabaran kita antara kita dengan Allah. Yang ini penting supaya sebelum manusia melafazkan aku bersabar, dan inilah yang menentukan hakikat sabar yang sebenar antara seseorang dengan Allah Jalla wa'ala. Setelah ia sabar antara dia dengan Tuhan, dan sebab itu kita pagi-pagi kita baca raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan. Kita tak komplain Tuhan,
Kita mungkin komplain tindakan orang lain. Kita mungkin komplain kesalahan orang pada kita. Tapi kita tak komplain Tuhan. Kita tak komplain Tuhan. Yang berikutnya ialah lidah kita sentiasa mengucapkan yang baik. Kita ucapkan kita sabar. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini mesti dilazimi kerana Allah menyatakan wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saja orang mati kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali ada berita yang mendukacitakan, orang fitnah kita, orang maki hamun kita, orang ambil harta kita, orang zalimi kita, anak kita jatuh sakit, kawan kita jatuh sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini daripada Allah, kepadanya lah kita kembali. Supaya mengingatkan kita hakikat kepada kehidupan ini. Perkataan yang baik. Dan yang ketiga, di dalam menunaikan maksud yang kesabaran ini, ialah seseorang tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dia tidak pergi mensyirikkan Allah, mencari bomoh yang salah ke. Dia tidak umpamanya mengoyak tubuhnya, mengoyak bajunya, ataupun dia tidak membuat satu tindakan yang menunjukkan dia memprotes Allah Jalla wa'ala. Orang-orang Arab jahiliyah terkenal dengan menampar pipi, mengoyak baju apabila mereka menimpa bala. Disebut sebagai niyahah, meratapi kematian. Mereka meratapi kematian. Di antara cara mereka meratapi kematian dengan mereka mengadakan jamuan sempena kematian. Sebab itu di dalam hadis sahabat menyebut, Jarir bin Abdullah menyebut, Al-Bajali menyebut, kunna nara al-ijtima' 'inda al-ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami para sahabat Nabi sejak zaman Nabi menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan jamuan selepas kematian itu termasuk di dalam meratapi mayat. Karena itu amalan jahiliyah, maka tidak dilakukan. Seseorang apabila mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa, dia mengharapkan Allah mengampunkan si mati, dan dia boleh bersedekah untuk si mati, untuk ibu ataupun bapaknya, tetapi dia tidak mengadakan jamuan kerana kematian. Kerana itu tidak termasuk di kalangan amalan orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pada minggu ini sunnah yang diingatkan kepada kita dalam khutbah ialah di mana Nabi SAW bersalat, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bersalat 2 rakaat ba'dal maghrib, iaitu 2 rakaat selepas daripada maghrib. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia telah bersalat ma'a Rasulullah SAW rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Maka itu merupakan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, suka diingatkan perkara yang selalu diingatkan. Apabila kita datang pada hari Jumaat, kita datang dengan kebersihan. Pada zaman Nabi SAW, masjid sempit. Orang ramai apabila datang, mereka datang daripada tempat kerja mereka. Bila Nabi berkhutbah, bau badan orang naik.
Nabi SAW memerintahkan mandi Jumaat, yakni sunnah mandi pada hari Jumaat, kerana nak memastikan orang yang datang ke Jumaat ini dalam keadaan bersih dan baunya harum apabila ataupun tidak mengeluarkan bau yang busuk apabila bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain, kerana hari Jumaat ialah hari perhimpunan kaum muslimin. Maka di negara kita biasanya para fuqaha berbincang dalam hal ini. Sebahagian fuqaha memang mewajibkan mandi Jumaat. Sebahagian mereka menyatakan ia sunnah yang dituntut. Walau apapun, yang penting ialah seseorang yang rasa jika dia datang Jumaat baunya busuk, maka dia wajib mandi. Kerana perhimpunan orang Islam itu apabila bertemu dengan saudaranya sentiasa dalam keadaan bersih dan sentiasa dalam keadaan tidak menyakitkan pihak yang lain. Hatta Nabi SAW bukan saja soal bersih. Nabi menyebut, antum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum hatta takunu syamatan bainan nas. Kamu datang berjumpa dengan saudara kamu, kata Nabi, perelokkan kenderaan kamu dan pakaian kamu sehingga kamu nampak tertonjol di kalangan orang ramai. Ini Nabi bagi arahan kepada tentera yang baru balik daripada medan. Maksudnya seluruh kaum muslimin, apatah lagi bila datang Jumaat kita pakai elok-elok supaya orang nampak kita dengan persepsi yang baik. Masjid orang Islam mesti persepsinya baik. Pada zaman Nabi SAW, non-Muslim juga masuk ke dalam masjid untuk berjumpa dengan Nabi dan bertanya soalan. Mungkin pada zaman kita kadang-kadang mereka tak masuk ke masjid kerana mereka boleh ada saluran yang lain atau mereka dah tak berminat bertanya kita. Namun orang-orang Islam hendaklah sentiasa menunjukkan masjid mereka ialah masjid yang terbaik, cantik, bersih, bila air mereka bersih. Hal yang selalu kita ulangi bila kita belajar bab wudu, bab air, lama benar dalam fiqh kita ini. Itu batal, ini batal, air itu tak sah, air ini tidak sah. Tapi apabila kita lihat kepada rumah orang Islam, masjid orang Islam, tidak kepada tahap kebersihan yang sepatutnya seperti yang dibahaskan. Tandas masjid-masjid sebahagiannya tak bersih, dan orang yang datang menggunakan tandas tak tahu bagaimana tanggungjawabnya memastikan selepas ia guna dia membersihkannya, dan berdosa baginya. Sehingga kita bercadang untuk letakkan siapa yang tidak membersihkan semula tandas setelah digunakan berdosa. Rumah orang Islam patutnya bersih. Kita masuklah rumah orang Islam, kita tahu baunya bersih kerana dia orang yang solat. Pakaian orang Islam kemas. Agama tak suruh kita pakai baru kerana bukan semua orang kaya. Tapi agama suruh kita keadaan tertonjol dalam keadaan bersih dan baik, teratur. Sebab itu agama melarang libasus syuhrah. Kata Aisyah, nahan Nabi SAW an libasus syuhrah. Nabi larang daripada libasus syuhrah, pakaian yang pelik pada orang, supaya orang tengok pelik benar dia ni. Sebab itu disuruh, walaupun pakaian tu mungkin di satu tempat okey, di tempat yang lain pelik, kita tak boleh pakai. Kerana agama tak nak kita kelihatan pelik pada orang. Bila kita datang ke satu majlis, kita mengganggu orang, pandangan dan bau dan seumpamanya, agama melarang. Maka orang Islam hendaklah memastikan rumahnya bersih. Kedai makan orang Islam mesti kedai yang paling bersih. Jika untuk diri sendiri Allah suruh bersihkan, bagaimana kita boleh biarkan kedai yang kita beri makan kepada orang, kedai yang tidak bersih? Patutnya orang Islam kedainya bersih, kerana dia bertanggungjawab kepada dirinya dan bertanggungjawab kepada orang yang makan di kedainya. Pemilik, cara ia basuh makanan, cara ia sediakan makanan, cara ia melindungi makanan, sentiasa dalam keadaan bersih. Kerana itu bukan tanggungjawab sivil semata-mata, ia adalah tanggungjawab agama yang Allah bebankan ke atas kita. Jika kita dapat membentuk masyarakat Islam dalam erti kata yang seperti ini, inilah masyarakat yang maju dan bertamadun.
Kita tidak maju dengan adanya besarnya bangunan dan tingginya kota raya, tapi kita maju dengan bermentaliti, dengan mentaliti yang betul, yang dengan pemikiran yang betul, dengan sikap yang betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan dan berselawat dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkan selawat khususnya pada hari Jumaat. Sering kita menyebut kita cintakan Nabi, cintakan sunnah. Tapi antara benda yang senang yang boleh kita buat ialah selawat pada Nabi yang tak perlu bagi tahu orang. Tidak perlu buat pentas selawat perdana. Kita boleh berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Izzuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baikilah pergaulan antara kami, Engkau hindarilah kami dari sifat-sifat yang buruk lagi keji. Ya Allah, Engkau angkatlah martabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.